Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita jumpa dan sambung. Kita baca, masih lagi baca sunat-sunat yang dilakukan semasa azan. Okey, tengok slide. Kenapa ada dua nama? Okey, tengok slide. Sini. Nombor 6. Kita sambung kat sini. Ni. Memalingkan muka ke sebelah kanan semasa menyebut hayya 'alas solah dan ke sebelah kiri semasa menyebut hayya 'alal falah. Dengan keadaan dadanya tetap. Dia banyak yang salah orang buat sunat masa azan ni. Dia pusing dengan dada dia. Dia sebut hayya 'alas solah, dia pusing dengan dada dia. Dada ni dia tetap pada menghadap kiblat. Dia tetap pada menghadap kiblat. Cuma dia pusingkan itu adalah kepala dia. Hayya 'alas solah. Adalah kepala dia. Kalau perlu dia alihkan mikrofon tu ke kanan, alihkan ke kanan. Letak sini. Letak ni. Hayya 'alas solah. Tak apalah. Memang akan lari lah dia punya bunyi. Sebab dia gerakkan kepala dia. Dia gerakkan kepala dia. Lepas tu dia gerakkan kiri. Hayya 'alal falah. Gerak kiri. Hayya 'alas solah. Gerak kanan. Memang akan lari suara. Tapi tak apalah. Kenapa? Atau kalau lagi bagus, dia pakai mic macam ni. Dia azan pakai mic macam ni. Jarang orang azan pakai mic macam ni. Abang tak tengok tu? Orang ni jarang Kalau orang pakai mic. Mic depan kan. Saya pun tak tengok. Yelah, kita pun jarang nampak orang azan. Orang azan dalam bilik. Kalau dia azan dekat luar, ada surau dia buat kat luar. Ini tempat imam, sini ada satu mic. Dia kat situ dia azan. Jadi kita nampaklah dia azan pakai mic ini. Jadi kalau dia hayya 'alas solah, memang suara dia akan kacau juga, akan ganggu. Tapi kalau dia dapat azan macam ni, ni dia bagus. Jadi dia punya mic ni kat sini. Dia pusing mana-mana pun, tak kisah. Dia yang belajar ni, yang bagus ni mic macam ni. Saya tengok kadang orang taruh mic macam ni. Mic kat sini. Stand mic. Bila ustaz tu, orang ramai kan. Dia pandang sini, orang tak dengar suara dah. Lalu AJK tak ambil perhatian. Kalau dia cakap macam ni, orang dengar lah mic kat sini. Dia macam ni, orang tak dengar dah. Kadang dia tunduk, dia cakap, dia baca kitab, tak dengar dah. Itu yang bagus ni, belajar ni kita pakai mic macam ni. Mic yang mengikut mana saja mulut kita pergi lah. Tu kalau kita organize. Atau pakai mic macam ni tak apa. Mic kat sini. Jadi kita buat macam ni, dia berikut. Kita buat macam ni, dia berikut. Kita buat macam ni, dia berikut. Tu penting tu. Kadang orang balik, orang kata tak dengar lah. Apa? Tak dengar lah. Kadang-kadang ustaz ni dia cakap bahasa daerah kampung dia tau. Yang agak pekat dah. Dia cakap Kelantan ke, dia cakap apa-apa yang kita orang Kuala Lumpur tak faham sangat. Orang Kuala Lumpur kalau faham, kau dengar tu betul, dia cakap begini.
Kalau cakap macam tu, mic kat sini, tak faham sungguh tak faham. Dan kita tak dapat 100% apa yang dia cakap. Kalau kita belajar, tak dapat 100% apa yang dia cakap, dapat 100% pun tak faham kadang-kadang, tak dapat 100% lagi tak faham. Lepas tu, yang organize ni kena peka benda gini yang organize lah. Yang guru ni dia tak kisah kan. Takkan dia pula nak buat. Dia tak buat. Jadi, mesti penting mesti ni. Mesti test. Kita test sendiri. Orang duduk belakang, kita test cakap. Dengar, okey dengar. Ujung dengar, okey. Itulah. Kalau tak test, maknanya ada kemungkinan tak dengar. Dulu, saya pernah belajar pada Ain. Dululah ni cerita, mungkin 30 tahun lalu lah. 2 tingkat. Bangunan 2 tingkat. Masa belajar kat Pandan, bangunan 2 tingkat. Perempuan atas, lelaki bawah, sebab tamat. Jadi dia ambil lah, dulu kan tak canggih. Dia ambil tu bang, radio wifi tu. 2 speaker tu. Satu speaker kat atas, satu kat bawah. Yang kat atas ni, budak perempuan ni bawa anak, bawa apa. Sampai orang yang duduk kat speaker pun tak dengar apa saya cakap. Diorang datang bawa anak, ada yang nak bising. Ada yang suap baby makan. Itulah sebab ustaz tak ada, ustaz kat bawah. Diorang kat atas duduk dengar. Kerana ada dulu pernah mengajar kamu banglo. Ada yang duduk kat tangga, padahal kat belakang ni kosong lagi. Ni rumah banglo, ni kita mengajar sini. Ini lelaki, adalah perempuan 3 orang kat belakang. Saya tanya kenapa perempuan tak ramai? Rupanya dia duduk kat tangga. Duduklah sini, betul tak? Oh jelas dengar. Mic tak ada, duduk kat tangga. Macam buat syarat jangan tak datang. Itulah lebih kurang. Itu belajar apa? Tak Mihalin, tak ada kitab tu memanglah dah duduk kat tangga. Duduk kat tangga dengar. Sama juga begitu. Kalau kita nak organize ni, kita mesti proper. Sebab ni benda agama kan. Dan kita, hasrat kita ni nak bagi orang faham. Kalau kita perlu keluar duit beli mic, kita kena beli mic. Kalau kita perlu keluar duit untuk betulkan PA system, kita kena betulkan PA system. Kita kena well prepared. Kenapa? Yang dari sampai ni ilmu yang menyelamatkan orang itu dunia dan akhirat. Itu benda penting lah. Benda penting. Kalau Surah Masjid ni dia ada jenis yang tak berapa kisah. Tu masing-masing lah. Masing-masing faham je ni lah. Kadang jemaah cakap kita, Ustaz ajar tak dengar, mic tak dengar. Dia kata buat apa? Tu mic surau, cakap dengan surau lah. Dah cakap Ustaz, mereka buat tak erti. Tak erti kau tukar JK. Tukar JK? Betul? Tak dengar kan? Kadang dalam masjid tak dengar, luar masjid dengar kata. Lepas tu saya pernah ajar tu masjid, bang. Koridor kan. Ada orang duduk. Saya kata kenapa dia duduk ni? Saya tak tahu. Lepas tu bila lepas isyak, dia panggil dia makan. Ajak makan lah dalam bilik dapur. Dia kata Ustaz, sini PA dia dalam masjid bergegar, tak dengar, betul. Memang mengaum. Tapi luar masjid dengar, sebab tu orang duduk lah. Ada hal begitu pula. Saya kata panggil lah orang prepare kan. Duit masjid banyak, 200,000. Duit dekat paparan dekat notis tu, baki dalam bank 128,000. Prepare lah, buat lah apa-apa. Kalau nampak masjid benda yang tak perlu buat tau. Buat kabinet, keliling masjid buat kabinet. Buka tak ada apa, kosong. Betul? Buat kabinet, tapi tu ambil buku-buku lama kat rumah letak. Siapa dia baca buku? Unnecessary tu. Betul juga unnecessary. Tapi benda yang penting macam PA system kan. Penting. PA system ni kena beli yang mahal lah. Kan, kalau beli yang cak ayam memanglah kan, tak pada lah. Masjid 12 juta. PA system beli cak ayam. Mana orang dengar kuliah hari-hari. Kecuali kalau kita nekat tak pakai PA system, bagi orang duduk dekat. Tak apa. Ni kadang-kadang tak faham jugalah apa yang jadi begini. Jadi sunat paling dalam keadaan dada itu tetap. Dada tetap. Kita azan begini, dada tetap. Hayya solat, tetap. Batal balik.
hayya 'alas solah, dia tetap. Dia tetap kat kiblat. Lepas tu, hayya 'alal falah, dia tetap. Dia tetap sini. Hayya 'alal falah, itu. Jadi kalau pakai map macam ni, senanglah nak pusing. Dan lagi satu, jangan kuat sangat. Ada orang di pasar maksimum tau suara kat masjid untuk azan. Jangan kuat sangat. Agak-agak dengar lah. Kalau kuat sangat nanti, masalah orang yang rumah dekat-dekat ni, terkejut tu tidur kan. Betul tak? Dia kata lagi kuat lagi bagus. Tak, bukan lagi kuat lagi bagus. Bukan lagi kuat lagi bagus. Kerana ceramah pun pakai mic. Pasal maksimum. Orang kat rumah, dia kata biar orang kat rumah dengar. Orang kat rumah dengar, dia datang masjid. Betul. Atau buka FB masjid pun ada. Buka FB masjid, tak payah pasal kau kuat. Pasal kau kuat. Kita kat rumah boleh dengar sebuti-sebuti Ustaz cakap apa. Ada orang kat rumah ni, dia nak ibadah. Betul. Dia nak ibadah. Lepas tu kalau ikut Jaiz punya prosedur, ceramah tak boleh pasal mic kat luar. Terpatutnya. Tapi kebanyakan masjid tak ikut. Yang boleh pasal mic keluar ni ialah azan ni. Qamat pun tak suruh pasal mic kat luar. Ceramah tak suruh mic kat luar. Kalau dia nak dengar, pergi masjid. Betul tak? Ni tak tahulah. Ini kita cakap selalu lah. Ini bergantung kepada apa yang kita faham lah. Betul ada orang faham gini. Ustaz dia buat TV kuat kat rumah. Dia buat TV kat rumah tak ada. Rumah dia betul tak? Apa-apa lalai kita tengok lah. Kenapa kita nak pergi buka kuat-kuat suara? Payah buat. Kita ceramah untuk orang sini, bukan untuk orang luar. Nak luar datang masuk masjid. Kadang memang ganggu orang. Kita tak tahu orang kat rumah ni macam orang ada kan. Orang sakit ada, baby ada, apa ada. Kalau baby cuma lalak menangis, terkejut, apa? Dia boleh jadi orang alim ke dengan ceramah tu? Betul fikir cara begitu je. Lepas tu saya kadang orang urai benda ni cara yang, yelah, tu saya cakap banyak kali lah. Bukan tunggu pahaman kita. Dulu viral kan, ada cikgu ni. Lepas sembahyang Asar dia datang surau. Dia kata minta lah surau kalau azan ke kalau apa jangan kuat sangat. Rumah saya sebelah masjid kata. Sebab apa dia kata? Ceramah pun yang buka kuat. Sebab lepas maghrib saya ngajar online. Masa tu PKP. Cikgu dia ajar anak murid dia. Sampai dia kata suara-suara ceramah dia masuk dalam mic dia dan anak murid dia tak boleh dengar suara dia. Orang pun ambil viral. Kata dia ni tak suka masjid lah apa benda. Tak boleh kat macam tu. Betul fikir cara positif sekarang. Fikir cara positif sikit. Betul tak dia cakap? Betul dia cakap. Mungkin dia datang dia tak buta aurat, itu soal pribadi dia. Sebab memang suara tu masuk dalam ni, dalam mic tau. Saya tahu lah masa sebelah masjid. Dulu masa boleh mengajar, saya mengajar lepas maghrib, sama juga. Kalau dia buka mic besar-besar, baca Yasin ke apa kan kat masjid, kita nak pergi tak boleh. Masa PKP. 12 orang, 3 orang kan. Tapi suara tu terkeluar, masuk dekat mic kita. Kita ni ngajar online. Orang online kata suara tak jelas. Pun tak jelas, suara lain masuk. Kalau kita nak kata mengaji online ni wajib ke baca Yasin wajib? Kalau nak kata hukum lah. Baca Yasin tak wajib. Tapi baca Yasin ni dia buka suara besar. Kita nak join tak boleh. Dia buka suara besar. Dia ganggu pula orang tengah buat apa-apa program di keliling masjid tu. Mengajar online ke, anak-anak tidur ke, betul lah. Sama juga dengan ni lah, azan tu. Bukan kata mesti buka maksimum. Agak-agak lah orang dengar berapa jauh jarak. Bukan nak suruh dengar sampai 20 km, betul tak? Malaysia ni, bukan kata 20 km lah, 2 km pun ada masjid, betul? Tempat kalau saya kat Ceras tu, within 2 km, satu masjid ni ada berapa? Satu masjid, satu surau Jumaat, 3 surau biasa yang bukan Jumaat. Dalam 1 kilometer tu ada 5 surau. Kalau kita lalu Isyak azan berselang. Maksudnya kalau surau ni tak payah dibuka surau sampai dengan surau sana. Pula surau sana ada azan sendiri. Tapi bila dibuka besar-besar, surau sana pun dengar. Yang kesian orang yang mic di dekat sebelah. Kan tak? Dia orang pasang dekat bangunan-bangunan kan. Kadang rumah di sini, mic di sini. Rumah dia dekat bangunan ni, tingkat 2. Rumah dia, ini yang terganggu ni nanti.
Dan mereka kadang malu nak cakap. Kenapa malu cakap? Mereka tak nak nanti dikatakan tak suka pada azan. Sebenarnya kalau orang baca Quran, orang jigit kali kita pun, kita tak selesa. Walaupun baca Quran. Betul? Ambil kuping dia kita, jigit kuat. Orang tak selesa. Mesti terganggu. Ni benda ni nak kena faham. Etiket nak kena faham. Etiket tak faham, susah. Apa dalil kata? Ni. Kata Abu Juhaifah yang berbunyi, sesungguhnya beliau melihat Bilal berazan. Lalu aku melihat mulutnya di sana sini mengucap azan. Di sana sini maksudnya masa hayal solat mulut dia berada di belah kanan sini, masa hayal falah mulut dia berada di belah sini. Ini apa ni? Ini dalil. Ini kata dalil. Ini dalil apa? Dalil sunat memalingkan muka ke kiri dan ke kanan sebab tu mengucap hayal solah, hayal falah. Ini dalil. Dalil atas melihat perbuatan Bilal bin Rabah. Pada riwayat Muslim, ada hadis lain riwayat Muslim pula. Ini riwayat Bukhari. Lalu mulailah aku memperhatikan mulutnya diputar ke sana sini. Siapa ni? Abu Juhaifah ni. Aku lihat mulut Bilal diputar ke sana sini. Diputar ke kiri, diputar ke kanan. Yang itu ke kanan masa hayal solah dan ke kiri masa mengucapkan hayal falah. Ni juga dalil. Termasuklah ni. Dua ni dalil. Dalil apa? Dalil katakan sunat kita pusing muka kanan masa sebut hayal solah, pusing muka kiri masa sebut hayal falah. Siapa buat? Bilal buat. Bila Bilal buat, Rasulullah diam, maknanya itu boleh dibuat sebagai sunat. Kalau itu tak boleh, itu salah, maka mestilah Rasulullah akan tegur. Jangan buat macam ni, tak elok, salah. Tapi Rasulullah tak tegur. Melakukan tarjih nombor 7 semasa azan, iaitu menyebut 2 kalimah syahadat secara senyap sebelum dinyaringkan. Kita ada sini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lepas tu secara senyap, asyhadu an la ilaha illallah. Lepas tu baru kuat, asyhadu an la ilaha illallah. Semua senyap tu, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Semua senyap lagi, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lepas tu baru kuat, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Senyap lagi, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu nama dia tarjih. Kalau tanding azan tanding azan sekolah agama kan tak ada, dah lama tak ada dengar. Dulu ada lah, sebelum Covid tu ada lah tanding azan. Antara kotak markah yang perlu dicatatkan, kotak markah yang perlu dicatatkan oleh juri, ada tak dia melakukan tarjih. Ini tarjih itu tarjih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Itu tarjih. Lepas tu baru kuat kan? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Sunat tarjih syahadatain. Syahadatain ni apa? Kiblatain apa? Rak'atain, 2. Kiblatain, 2 kiblat. Syahadatain, 2 kalimah syahadah. Itu maksud syahadatain. Secara senyap. Kalau kita azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Tak ada tarjih. Azan sah tapi tidak melakukan sunat tarjih. Itu nak kena faham.
Jadi kalau kita dengar orang tu azan, dia ada perlahan-lahan. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Tu perlahan lagi. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Cakap perlahan. Bukan kuat-kuat, cakap perlahan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Cakap perlahan lagi. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hanya pada 2 kalimah syahadat. Ada yang buat bukan 2 kalimah syahadat pada. Lepas tu dia buat apa? Hayya ala solah. Hayya ala solah. Hayya ala solah. Hayya ala solah. Dah dengar tak? Dengar tak kat rumah ni? Hayya ala falah. Hayya ala falah. Hayya ala falah. Bukan tarjih pada semua-semua. Bukan tarjih pada semua. Tarjih pada syahadatain je. Bila kita dengar lah orang azan, betul tak? Dengar. Bila dia bercakap perlahan pun saya dengar sebab mic dia kat sini. Dia pun dengar juga, sikit pun dengar. Jadi kita kalau dengar syahadat ni, dia tarjih ni pada setiap kalimah. Kalau cakap kuat dia, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Bukan cakap kuat itu kalau nak sebut lah. Walaupun dalam kitab tak disebut. Kalau nak sebut tak apa. Off mic dulu. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha. Kalau nak sebut lah, kalau nak sebut. Lepas tu, buka mic, terus Allah Akbar, Allah Akbar. Kadang-kadang pasal mic dah sebut. Seolah-olah, subhanallah, walhamdulillah. Ini sebahagian daripada kalimah halan. Seolah-olah. Kenapa? Cakap kuat. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah Akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ya karim. Allah Akbar. Sama level dia. Nampak? Seolah-olah benda tu jadi kalimah halan. Tak payah cakap kuat. Off lah mic dulu. Betul? Kau nak cakap lah, kau nak sebut. Sebab apa? Kalimah azan ni ada kalimah khas. Ada syahadatain ni 2 kalimah ni yang perlu tarjih. Tarjih lah. Elok pergi khusus lah. Pergi khusus kan. Dulu adalah khusus azan Imam Bilal ni dekat Pejabat Agama pergi khusus. Jadi kita buat ni benda tepat. Tepat. Jangan harap orang tegur. Orang segan nak tegur. Orang Melayu ni dia memang segan nak tegur orang. Terutama orang yang buat salah. Dia takkan tegur. Kecuali benda tu memalukan orang tegur. Kain kita koyak, seluar kita koyak. Itu pun mungkin orang tegur. Ada orang tak tegur, dia malu tegur. Kita jalan seluar kita koyak. Nampak peha, nampak punggung, nampak tu dalam. Mungkin tu, bang, abang seluar koyak. Itu pun ditegur dengan rasa bersalah. Bangsa kita memang gitu. Sama macam kita azan, kalau salah, selalu tak ada orang tegur. Ini pengalaman kawan-kawan lah. Dulu, kita cerita dulu kan. Muhammad. Allah Akbar, Allah Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia kata dia kamat macam tu 6 tahun. Dia Bilal kat surau. 6 tahun. Tak ada orang tegur dia. Saya kata tak dia ikut kelas ke? Memang jarang ikut kelas. Jarang ikut kelas memang satu salah. Sampai dia kata orang Arab tegur dia. Orang Arab tegur dia. Orang Arab tu dia kata lah. Dia kata iqamah lah. Wa. Wa asyhadu an la wa tak ada. Dia pun tahulah kita tak boleh cakap Arab. Dia cakap cara yang boleh kawan kita ni faham. La wa asyhadu la wa la. Lepas tu dia fikir apa dia cakap ni? Lawa siapa lawa? Dia tahu apa? Kamat dia salah. Mulai hari tu pun saya betulkan. Itu bukti saya kata tu. Tak ada orang tegur. Kalau kita sendiri tak nak duduk dalam kelas, tak nak duduk dalam kuliah, tak nak belajar apa benda solat, apa benda azan, apa benda puasa, apa benda apa, kan apa tegur kita? Dengar dia cakap ni. Jarang orang tegur. Kita bukan dilahirkan dengan bangsa yang watak untuk menegur orang tau. Kita tak lahir itu. Kita ni malu dengan benda yang tak patut kita malu. Kan kita begitulah. Macam kawan saya lah. Dia kursus lah dia kata. Dia kursus kat luar negara. Dia pernah kursus kat Belanda, dia kata, dekat Jepun, kat Sweden. Dia kata, selalu kursus ni company-company yang ambil barang dengan syarikat tu lah. Dia hantar kursus lah, sebulan dekat Sweden kan, produk-produk kan. Produk komunikasi. Dia kata bila aja habis belajar,
Bila habis belajar, bila habis satu topik, nanti pensyarah tu ditunjuklah apa produk ni macam ni, nak pakai ni. Any question, selalunya dia kata kalau daripada bangsa Asia Tenggara ni, grup ni tak akan tanya. Orang Thailand ada, orang Indonesia ada, orang Filipin ada, orang Singapura, Malaysia. Tak pernah soalan. Nak rajin tanya siapa tahu, dia kata orang Jepun dengan orang Inggeris. Bangsa ni rajin bertanya. Mesti dia orang angkat tangan. Terutama especially nation, dia kata. Sampai penceramah dia kata, both of you from nation. Dia kata, saya tak pernah dengar you tanya soalan. Lebih kat tu. Sama lah kat surau, kat masjid. Soalan? Tak ada. Faham? Entah. Pandang kita begini. Faham? Tu makan. Minggu depan tanya balik apa yang kita ajar minggu depan. Apa? Entah. Jawab atau tidak? Faham atau tidak? Tahu atau tidak? Sekali kita buat periksa, 100% semua gagal. Dia tahulah dia buat periksa dulu, berapa biji dia buat periksa. 100% gagal. 86 jawab soalan, 2 orang je boleh jawab. Yang boleh lulus lah. Lain-lain tu out. Lepas tu saya kata jangan harap orang nak tegur kita tau. Kita duduk dekat kelas, kita duduk kat kuliah, kita betulkan amal ni. Sebab apa? Kita nak ketanggung saya jawab. Kalau amal tak betul, kita jawab lah betul. Orang lain tak boleh. Orang lain betul kau pasal lah, kau tak belajar. Betul juga. Okey. Melakukan taswib. Ni. Semasa azan subuh sahaja, sunat taswib. Taswib ni apa? Short taswib. Iaitu menyebut as-salatu khairum minan naum. Kalau nak dengung tempat yang betul. As-salatu khairum minan nun sabdu minan naum. Solat itu lebih baik. Khair ni baik. As-solat ni solat, khair ni baik. Min ni dari, naum ni tidur. Solat itu lebih baik dari tidur. As-salatu khairum minan naum. Lagu kena betul lah. Tinggi, rendah, itulah lagu. Kadang-kadang kita dengar juga orang azan. As-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Nampak tak lagu tu salah? Hayya as-salat kan? Kadang lagu salah. Mula betulnya hayya as-salat, hayya as-salat. Yang kedua selalu panjang lah. Kan itu. Ada orang azan hayya as-salat. Yang kedua hayya as-salat. Kita dengar ganjil ni, lain ni, tune lain ni. Kadang kita fikir dia ni dah ulang 3 kali ke macam mana? Macam ni. As-salatu khairum minan naum. Patutnya yang kedua tu rendah. As-salatu khairum minan naum. Dengarlah orang Mekah, orang Madinah, orang bilik lain azan kan begitu kan? Lagu dia kan? Lagu pun terbalik. Macam mana lagu terbalik? Kalau orang kata kau tadi azan tak taswib ni. Taswib ni apa? Taswib pun tak tahu. Tahu di situ. Jadi Bilal 4 tahun sebut tiap-tiap hari as-salatu khairum minan naum. Itulah taswib. Itulah taswib. Kita nak sebut, kita kena tahu panggilan ni. Panggilan ni apa? Apa benda panggilan ni? Taswib. Itulah. Apa taswib? Menyebut, melafazkan as-salatu khairum minan naum pada selepas laungan hayya 'alal falah. As-salatu khairum minan naum. Tu bukan dia. Lepas sebelum Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebelum tu as-salatu khairum minan naum. Tertiblah sikit, teraturlah sikit azan ni.
Lepas tu elok belajar sunat-sunat. Kalaulah dia tak sebut as-salatu khairun minan naum, hayyal falah, Allahu akbar, la ilaha illallah, sah tak azan dia? Soalan dia, sah tak azan? Sah lah azan. Kenapa? Bukan sunat tu. Jangan pergi suruh, tak sah azan ni, ulang, tak sah azan, tak dapat pahala azan, tak sah azan. Sah lah azan tu, kan sunat. Kan sunat. Kalau azan tak sah sekalipun, sembahyang sah tak? Sembahyang sah. Tapi tak dapat pahala azan. Kenapa? Azan salah. Kalau azan salah. Hayyal falah. Lepas tu, hayyal solah. Terbalik. Azan tak salah. Tapi sembahyang sah. Jadi orang yang datang solat itu tak dapat pahala azan. Kenapa? Azan salah. Orang hayyal falah, dia cakap hayyal falah. Ni pun ada juga. Dia masalah dia yang pandai azan tak nak azan. Muka datang lambat, qamat sampai. Kadang-kadang yang kita sedih ni, yang qamat sampai, dia paling banyak komplain. Kadang-kadang komplain dia betul, tapi bila suruh dia azan, dia tak nak. Ni terpaksa lah orang tua ni azan ni, dengan suara dia batuk ke, dengan sebut sana. Orang tua ni pula bila azan kita tegur tak terima. Tegur sekali dia mengajuk. Dia datang surau, dia buka masjid. Bila buka masjid datang, dia duduk kat tangga. Parlimen azan lah. Aku tak pandai, pandai hampa azan lah. Kenapa? Orang tegur dia. Saya cakap ni sebab dah berlaku. Orang cerita kat saya, kat kampung dia. Pakcik di kamar, dia lah Bilal, dia lah Noja, dia lah Siap. Subuh memang dia buka. Lepas tu bila ada orang komplain azan dia, orang jumpa dia, adalah benda sunat dia tak buat ke apa, tak tahulah. Dia buka api, dia dah sembahyang sunat, dia relax. Orang masuk. Pakcik, dah masuk waktu lah. Dia tahu masuk waktu dah. Orang 9. Dia tahu. Kenapa tak azan? Dia tak pandai. Kau lah azan, dia tak pandai. Rupanya semalam ada orang tegur dia. Ini kelebihan bangsa kita lah sebenarnya. Dia kuat mengajuk. Bangsa kita ni lembut. Orang lembut ni dia kadang dia kuat mengajuk. Tertib. Dia tak pandai. Dia kata, kau suruh tu Lobai tu yang semalam cakap aku azan tak betul lah. Kau suruh dia datang, suruh dia azan. Tiba dia muncul. Ini 5 minit dah masuk waktu ni. Tu dia. Ni cerita kat surau ni. Jadi budak ni kata, bang, azan. Aku bukan Bilal. Itu Bilal dapat allowance dia azan lah. Allowance pula. Pening mamu ni. Pening mah. Allowance pula. Aku bukan aku dapat allowance. Semalam aku tegur dia salah. Salah ke aku tegur dia? Dia ngajuk tu dia pasal. Kau ngajuk, dia ngajuk, kau tukar dia jadi. Jangan jadi Bilal lagi. Habis tu kata siapa yang Bilal? Saya nanti abang nak jadi Bilal. Ni pengusi pula ni. Aku tak boleh, aku kerja. Takkan aku nak balik ke ofis lah. Dia bagi alasan tu pula. Pakcik ni 20 tahun azan ni. Salahnya 20 tahun. 20 tahun salah tau. Tahu tak bila salah azan, orang kampung datang tak dapat pada azan. Kenapa? Azan salah. Dia tegur mengajuk. Aduh, masalah. Masalah betul. Payah. Kalau kita nak tegur, kita kena bersedia hadapi risiko apa tau. Dia tak nak azan. Kita kena bersedia hadapi risiko. Kita nak tegur dia, tegur dengan baik supaya jangan bergaduh. Kita sekampung orang nak gaduh kan. Cakap, pakcik, saya ingat kalau pakcik cakap benda betul tau. Jangan cakap, pakcik azan salah, jangan. Cakap apa? Pakcik azan okey. Tapi saya ingat kan, kalau pakcik buat macam ni lagi okey tau. Itu. Psikologi. Pakcik azan okey. Kalau pakcik buat macam ni lagi okey. Macam ni tu betul ke lah yang salah ni? Kau kata, pakcik ni azan salah lah. Macam mana pakcik azan 20 tahun ni? Kita kena bersiap. Apa?
Kita kena ada orang belakang yang sedia ganti dia. Kan? Okey kan kalau sini aku tak azan lah. Okey, tak apa. Dia letak jawatan, mesti ada somebody backup. Kalau tak ada somebody backup, bahaya. Berapa aku azan, dia dapat allowance apa? 200 bulan. Dia azan lah. Iron pula, cuci iron pula. Letih Dalam yang sakit jantung fungsi. Betul, fungsi sakit jantung. Fungsi nak azan dah tua. Entah dia tahu azan tidak atau hal lah. Dia tak berani azan. Bukan semua orang berani azan. Cuba lah try, pergi surau, pick, azan. Ya tadi tu batuk. Takut nanti kuman ni mic kena COVID. Ada je alasan. Ni dulu kan kata Quran kan. Wadduha wal laili idza saja. Pas kat orang sebelah, betul tak? Orang sebelah. Pak kat orang sebelah. Dan datang balik kat orang yang mula tadi. Aku pula baca lagi sekali. 2-3 orang yang baca. Yang lain tu tak nak baca. Ada kata tak boleh, saya tak boleh baca depan orang ramai. Saya kalau baca depan orang ramai, gigil. Boleh peluk. Sama dulu, ada beberapa tahun lalu lah. Ada cerita 8 orang kawan kita ni pergi interview tau dia ngajar Quran, baca Quran kan, ajar Quran. Dia tauliah ni dia ada unit lah, dia ada bahagian-bahagian lah yang dia memohon untuk mengajar Quran. 8 pergi, 8 fail. Saya tanya lah, tuan pergi tak? Pergi ada. Kenapa fail? Oh lah Ustaz, berpeluh-peluh. Baru baca Fatihah dah berpeluh lah. Dia kata kawan saya seorang Ustaz dekat surau, pandai taranum pun fail. Lepas tu kenapa fail? Dia kata dah lah baca peluh. Ustaz tu tanya pada Ain, niat semayang, apa syarat itu-gitu, habis tauhid, habis semua fail. Memanglah sebab apa? Dia tak jangka soalan tu, dia jangka soalan Quran. Soalan Quran mungkin dia mahir kan. Huruf-huruf, apa benda, idgham, mungkin dia dah hafal. Sekali dia tanya juga pada Ain gagal. Saya kata pergilah ambil sekali. Nanti lah kata. Kau nanti memang tak ada. Gemuruh. Sebenarnya gemuruh. Dia mungkin tahu. Yang gemuruh ni tahu pun tak boleh jawab. Dah gemuruh. Tak tahu. Nanti dia tak boleh jawab. Kata dia tanya apa? Dia kata 2 kalimah syahadat. Apa rukun syahadat? Memanglah menggelabah lah. Aku tak tahu tak boleh tauhid. Memang tak tahu tak rukun syahadat. Rukun syahadat. Memang tak tahu, tak belajar. Okey. Nombor 9. Meletakkan jari-jari tangan, hujung jari telunjuk. Ini sunat ni. Di kedua-dua telinga ketika azan sahaja. Dengan tujuan meninggikan suara. Ni dia tunjuk ni. Letak kat sini. Telunjuk. Bukan macam ni. Ada orang azan macam ni. Kita betulkan lah, ikutlah kitab kata. Jari telunjuk. Ada orang azan jari ni. Saya dah tengok ni saya kami. Bukan saya buat cerita. Saya dah tengok. Macam ni. Hayya ala solat. Bukan ni. Jangan salah jari. Telunjuk mana? Ni. Betul kan telunjuk. Kenapa? Bilal bin Rabah dia letak telunjuk. Sebab tu ulama kata telunjuk. Ni. Hayya 'alas solah. Ni. Ada nyebut macam ni. Hayya 'alas solah. Boy, dia genggam telinga dia macam tercabut ni. Saya tengok ni, saya cakap ni. Saya orang kampung ni kadang. Dia azan kat luar. Dia pegang serban dia macam ni. Hayya 'alas solah. Betul, bagus. Semangat tu kita puji. Tapi buat betul-betul. Hayya 'alas solah. Betul, niat betul. Niat bagus. Semangat tu memang cantik. Ada pegang sini, ada masuk sini, ada letak sini pun ada. Jadi kecil letak. Ada pegang dagu ada. Ada pegang pipi. Pegang pun silap. Kenapa? Balik tadi tak belajar. Macam kita katakan, kita kalau nak basuh telinga, papu telinga,
Yang pakai dua jari ni. Ini dekat dalam, ni kat sini, ini kat sini, kat luar. Gitu. Betul. Yang kita belajar lah dekat sini. Ada orang terbalik, ini kat dalam. Betul. Kan biasa tengok kan orang dulu. Terbalik. Bukan terbalik. Ini dekat belakang. Ini dekat dalam. Situ. Itu. Ada orang pakai jari telunjuk pada dekat belakang. Salah. Buat mesti ikut apa kitab kata, apa kita belajar, apa guru cakap, ikut. Tujuannya apa? Meninggikan suara. Tidak disunatkan untuk yang azan untuk diri saja. Saya balik rumah 2.30. Saya belum sampai zuhur. Okey, saya sampai zuhur. Sunat tak saya azan dalam seorang? Sunat, betul. Sunat azan. Sunat tak saya azan sini? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sunat. Tak sunat, kenapa? Ini tak sunat sebab azan sendiri. Saya azan untuk saya dapat sunat azan saja. Bukan nak beritahu orang kampung yang kita nak sembahyang jemaah. Jadi azan macam mana? Lepas tangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gitulah. Waktu tu tak sunat macam ni. Bangun pukul 7. Nak ganti subuh. 7 minit dah ready sembahyang. Sunat azan. Syuruk belum sampai. Okey, masih ada waktu. Azan. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah. Tak payahlah. Allah. Orang sebelah dengar, apa benda dia azan ni? Baru bangun ke? Baru bangun. Allah, 7.10 bangun. Satu kampung tahu. Itu satu hal. Azan itu Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Perlahan lah. Sebab dia azan untuk diri dia. Kenapa? Mengambil sunat sebelum solat fardu. Sebab tu kalau sembahyang jemaah kan, kalau sembahyang mayat, sebab tu Bilal ke imam masjid ke, dia tak bagi waris-waris azan, waris-waris qamat. Sebab apa? Qamat orang sembahyang jenazah ni bukan macam biasa ni, as-salatu jami'ah gitu kan. Jadi takut bagi kat mat nanti Allah masyaallah illallah. Sudah. Malu waris ni. Apa yang kau ni? Mak kau meninggal, mak kau tak ajar ke? Malu dekat orang mati, malu. Kalau waris kata minta waris jadi imam, dia tak nak, tak payah paksa. Ada yang paksa jadi imam. Kawan ni entah apa benda, faham ke tak faham. Allahu Akbar, dengar Allah kabira walhamdulillah katsira. Sudah ni. Orang belakang dah cemas ni. Orang belakang kata, ni saya rukuk ni kan. Betul. Allahu Akbar subhana rabbil azim. Bang, mak kita ke depan. Kita anak lelaki. Silap satu hal lah. Kalau kita rasa ingat mak kita malu tak? Mak kita malu tau. Apa anak aku tak erti tu jenazah tu, dia rukuk sujud. Kalau sebenarnya betul doa nangis, itu normal lah kan. Mungkin kita boleh kontrol feeling dia, itu kita faham. Janganlah rukuk sujud dulu. Dah rukuk, dia rukuk lama, tengok orang tak rukuk. Dia pun dah macam mana aku nak buat ni? Ni mati ni mak kita ni, bapak kita. Orang bijik kata anak elok jadi imam. Dia tanya dengan imam, sembahyang jenazah ni berapa rakaat dia kata. Imam ni kata tak boleh lah jadi imam. Tak apa, saya afzal jadi imam, saya anak dia. Imam kata nanti tak boleh jadi imam. Tak apalah, kami jadi imam lah. Saya afzal lah, saya anak dia. Saya afzal, perkhidmatan terakhir untuk mak saya. Tapi nak tanya sembahyang jenazah berapa rakaat? Macam mana niat? Nawaitu raf'al hadasil. Itu kalau kau kena dengan aku. Itu sembahyang niat mandi wajib tu. Nawaitu raf'al hadasil akbari tu. Aduh, pening tunggu jadi imam. Kesian ni memang kat masjid tu. Nak marah kan, kena marah balik. Betul lah, ni memang kat masjid ni. Nak tegur, kena marah balik. Tanya tu. Okey, kita pun jadi ni lah. Nombor sini. Nanti kita nak buka kitab satu.
Saya tanda sini. Ini berapa bulan pun? Mak? 21. 21 no? Rasa sekejap-sekejap bagi seminggu. Okey, tolong bagi saya kitab Penawar Gati. Itu punya busi lama lah. Pasal yang kelima baru mula ke ni? Baru mula? Baru mula ke dah baca? Baru mula. Pada menyatakan akan farash. Okey. Ini pasal kelima. Tengok dekat slide ni dia ada nota. Tak clear tu dia mau pakai lagu ni. Dia pakai lagu ni memang dia tak berapa jelas. Keempat, ini kelima. Itu sini lah. Okey. Ketahui olehmu. Dia kata apa? Dia kata kita mesti tahulah. Kita mesti tahu. Kalau kita nak jadi orang beriman, nak jadi orang yang Allah redha, pada farash ni kita tahu beberapa perkara. Allah Ta'ala menjadikan bagi engkau akan farash. Kemaluan ni, farash ni bukan kemaluan perempuan. Kemaluan yang disebut secara umum lah, lelaki ke perempuan. Kerana kegunaan yang bangsa akhirat. Maknanya kegunaan yang boleh bawa pahala pada akhirat. Kegunaan bangsa ni maksudnya dikaitkan dengan akhirat. Bangsa ni maksudnya dikaitkan. Kalau faedah bangsa dunia, faedah yang dikaitkan dengan dunia. Faedah bangsa akhirat, faedah yang dikaitkan dengan akhirat. Itu bagi bangsa tu. Iaitu mengadakan anak akan dia. Daripada farash inilah satu proses yang Allah tetapkan dengan berkahwin, dengan dia bersubuh, dengan tu dia dapat anak. Dengan tu dia dapat anak. Kenapa dikatakan anak ini dikatakan menjadi apa? Menjadi kegunaan bangsa akhirat. Sabda Nabi SAW, apa Rasulullah kata? Tanakahu tanasalu fa inni mubatim bikumul umama yaumal qiyamah. Berkahwin oleh kamu. Rasulullah kata, kahwin oleh engkau. Kahwinlah engkau. Nescaya kamu mendapat anak. Maknanya nak dapat anak ni lahirkan sebab lah. Sebab apa? Sebab kahwin. Anak yang sah lah. Sebab kahwin. Maka bahawasanya ni maksudnya apa? Sesungguhnya aku akan bermegah-megah dengan kamu akan segala umat pada hari kiamat. Rasulullah ni dia bangga umat dia ramai. Dia akan megah-megah. Jadi nak dapat nak namaikan umat Muhammad ni apa? Dengan dikatakan hendaklah kau berkahwin. Sebab tu hukum asal kahwin ni tak wajib. Hukum ni harus. Nak kahwin boleh, tak kahwin boleh. Tapi kalau dia seronok dengan perempuan, orang lelaki, orang perempuan seronok dengan lelaki, orang lelaki seronok dengan perempuan, sampai dia mengeluarkan mani dengan tangan. Contoh yang saya kata ni. Dia tengok perempuan ni, dia rasa seronok. Dia rasa terangsang ke, dia rasa apa ke. Waktu tu wajib bagi dia kahwin. Wajib kahwin. Kalau orang lelaki dah kehilangan isteri meninggal, tak kira lah dia muda ke tua.
Sampai dia terdorong pada buat maksiat. Dia pergi pusat-pusat maksiat. Dia pergi tempat-tempat pelacuran. Dia pergi tempat-tempat hiburan. Yang akhirnya terjebakkan dia berzina. Waktu tu wajib dia kahwin, bukan harus lagi. Mesti kahwin. Kenapa? Mudah-mudahan dengan kahwin itu terjaga nafsu dia daripada zina. Tapi hukum asal harus. Kalau dia tak mampu nak kahwin, nafsu dia masih ada, nafsu dia masih kuat, hendaklah dia buat apa? Nak buat apa? Berpuasa. Tapi janganlah sangka-sangka tak baik pula. Tengok abang Haji ni sejak bini mati asyik puasa je. Ini nafsu kuda ni. Tak boleh cakap begitu. Mungkin dia ada bini pun dia buat puasa. Orang tua ramai buat puasa tau. Kawan saya kata kat pejabat tu, nenek dia dah bongkok masuk Rejab je pun puasa. Sampai Ramadan, 3 bulan. Isteri kami ni jadi mainan dia. Biasa je sebenarnya ni. Allah izin ni gitu. Orang lelaki pun ada buat puasa, orang tua lah. Orang muda kalau kerja jarang dia puasa. Dan jarang adalah dia puasa. Dia ingat berterkadara je. Ingat makan sini, nak makan sini, kawan ajak makan sini. Tapi kalau orang tua dia buat puasa. Kalau kita tengok pakcik ni asyik puasa je. Oh, dia ni dah mati isteri. Aku rasa dia ni nak kuat ni. Kalau tu cakap itu, mana cakap itu betul tak? Mana kita tahu? Tapi Rasulullah begitu. Sebab tu kebanyakan ulama dia tidak mengatakan boleh mengeluarkan mani dengan tangan pada orang yang tak mampu kahwin. Kenapa? Sebab dosa tidak boleh dihalang dengan dosa. Maknanya keluar mani dosa dengan tangan. Rasulullah melaknat orang buat macam ni. Dosa tidak boleh dihalang dengan dosa. Sebab apa? Bersetubuh dosa, keluar mani dosa. Tapi dosa mesti dihalang dengan benda yang baik. Seperti puasa. Itu hujah mereka. Seperti puasa. Kalau siapa dah kahwin, seronok tengok pasal lelaki, tengok tengok perempuan, mesti kahwin. Supaya elakkan dia maksiat. Tapi kalau dia rasa dia tak mampu kahwin, dia kena buat benda lain. Apa? Puasa. Kena puasa. Kena puasa. Kalau tidak, dosa dia. Terdedah dia sana, terdedah sini kan. Terutama ada duit, muka pun kacak, perempuan pun cantik, orang pun usik, orang pun tegur, orang pun ajak. Ini kalau iman tak kuat, dia jadi zina lah. Zina. Dan orang yang dah kahwin kalau zina, kalau ikut hukum, dia dah tak ada dalam muka bumi. Dia patutlah kena rejam yang mati. Kalau ikut hukum Islam lah. Hukum Islam dia kena rejam. Kenapa? Dia telah menjalani perkahwinan yang sah. Itu hukum dia sebenarnya. Dia banyak orang tak berapa berat dalam benda ni. Dia tak tahu. Dia tak tahu sebenarnya atas muka bumi dia tak ada dah. Lamba je dia tak rasa apa pun. Dan sabda Nabi SAW, "Idza mata ibnu Adamun qata'a amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyatin wa ilmin yuntafa'u bihi wa walidin salihin yad'u lahu." Apabila mati manusia, dia kata terjemah yang betul ni, apabila mati anak Adam, idza mata ibnu Adam, nescaya in qata' ni putus. Rasulullah kata, siapa yang tidak mengucapkan bismillah pada perkara yang baik, qata'. In qata'. Apa? Terputus. Terkodong apa? Terputuslah dia daripada keberkatan dan rahmat. Lepas tu kalau buat benda baik ni, kena mula bismillah. Nak makan, nak mula kerja, masuk kereta, turun kereta, masuk lift sekalipun, bismillahirrahmanirrahim. Amalkanlah supaya mendapat berkat dan rahmat. Apabila mati manusia, nescaya putus oleh amalnya. Mana buku amal tutup. Mati je, keluar je roh, tak, tutup. Buku amal tak ada dah. Tak ada dosa pahala, tak ada cantik dah. Kalau masa tu nak sedekah pun tak ada. Kalau kita tutup buku amal, duit kita ni dah jadi pusaka. Bukan duit kita lagi. Maknanya apa, tapi setelah ditolak hutang. Kalau kita ada hutang, anak-anak kita kena bayar hutang-hutang ni.
Ha. Bayar hutang-hutang ni. Dah bayar, baru boleh faraid. Ha. Tak boleh ambil duit ni, kita bagi 3,000 dekat pondok. Lepas tu, duit ni kurang, kita cakap adik-beradik kita, 3,000 dah bagi kat pondok. Bagi abah pahala. Tak boleh. Sebab apa? Bukan duit kita. Ini duit semua orang yang layak menerima. Kena tanya, minta izin semua orang dulu. Setuju, baru bagi. Ini kadang orang tak faham kan. Duit tu bukan milik ayah dah. Ayah dah tak ada. Bila dia mati je, harta tu terus jadi pusaka. Setelah ditolakkan hutang-hutang. Kalau ayah kita meninggal, contoh ayah kita ada WhatsApp group, kita mesti ambil phone dia, masuk dalam WhatsApp group, cakap ayah kita meninggal, lepas tu cakap dalam group, saya anak dia, mohon maaf lah kalau dia ada buat salah, dia apa. Dan mohon PM saya, nombor sekian-sekian, kalau ayah saya ada hutang dengan mana-mana ahli grup ni. Kita cakap tau. Sebab, yelah, kita tahu kan, ada orang dia minta, dia punya duit dengan semua ahli grup. Mungkin dia memang tak ada duit ke atau apa, tak tahulah. Lepas tu bila diorang duduk di dunia, cakap-cakap, kita tanya, ada seorang-seorang mula buka cerita. Itu hari, dia dah live group ni. Dia dah live group. Mana dia pergi Sebab tu hari ada pinjam duit aku 5,000. Dia cakap je, orang lain bercakap, aku pun dia pinjam. Orang sebelah cakap, aku pun dia pinjam. Rupanya dia pinjam semua orang. Lepas tu dia live. Nampak? Kalau live dia teruk lah. Anaknya takkan boleh umumkan. Anaknya tak tahu grup apa dia ada, betul tak? Tiba-tiba dia kan dia meninggal. Macam mana? Ada yang saya dengar, dia buat collection. Buat collection, nak bagi pada anak ni. Collection kematian lah, untuk keluarga dia. Tapi ada seorang wakil yang bagi ni, dia cakap untuk keluarga dia. Arwah ni dulu sebenarnya ada pinjam duit kami. Jumlah dia berpuluh ribu lah. Jadi kolek ni 5,000 je. Jadi anak kata apa? Tak apalah pakcik, saya bagilah 5,000 tu. Pulanglah balik ke siapa yang hutang tu, bayar balik kat dia orang. Memang kena buat gitu. Walaupun harta duit ni tak dituju kepada dia mati. Duit ni dituju ke keluarga dia. Tapi keluarga dia untuk menyelamatkan dia di dalam kubur ni, kena selesaikan hutang dia. Sebab tu kita kalau ada hutang, kita kena cakap dengan bini kita. Kalau ada bini cakap dengan anak, cakap, tekan isteri kita, abang ada pinjam duit ni. Nak bayar duit ni, gaji belum dapat. Jadi abang pinjam duit kawan ni. Cakap dengan dia. Sekurang-kurangnya kalau kita mati, isteri kita boleh bayar. Kadang-kadang orang yang nak ni, orang yang kena hutang ni, dia malu cakap. Tapi dia tak halalkan. Ni berat. Kalau dia kata, tak apalah saya halalkan, selesai. Ni bahaya hutang tak beritahu orang ni. Hutang ni kena beritahu. Sebab tu sunat pada berhutang ini menulis, tulis dekat buku. Nanti suruh bini tengok. Bila mati tu bini buka. Bini kata, banyak hutang lelaki aku ni. Jadi keluarlah duit EPF dia ke, duit apa benda yang ada yang boleh keluar. Ambil nama tu, tanya, cuba cari siapa ni, orang ni. Cari kat handphone ni nama, telefon. Encik tahu tak, suami saya dah meninggal. Tak tahu pula. Saya tengok dalam buku dia ada hutang encik 4,000. Ada. Ni saya ni waris ni, saya nak bayar. Saya dah keluarkan duit dia, EPF ni nak bayar. Kalau kawan dia kata, tak apalah, saya halal lah. Dia pun baik orangnya, saya halal lah. Okey, selesai. Kalau dia kata, back in lah, ni nombor akaun saya. Bini dia kena back in. Kenapa? Ni hutang. Nak selamatkan suami ni, jangan terkapai-kapai amalan dia Allah tak terima hutang. Kadang-kadang orang yang waris ni, dia nak dapat duit tu, dia buat tahu je hutang-hutang suami dia. Sama juga, kita jaga mak kita meninggal, apa saja harta mak kita kena declare dengan dia balik kita. Walaupun kayak batik sekalipun. Walaupun pegang mangkuk sekalipun. Kadang-kadang ada juga yang berlaku yang benda-benda yang tak baik Macam mana Dia jaga mak dia ada gelang, ada apa, ada ni. Dia ambil gelang simpan. Ada balik kata, dulu mak ada gelang 3-4. Mana? Entah. Ya ke kata. Dia simpan, dia gadai. Tahu tak itu bukan duit dia? Tahu tak itu harta siapa ni? Ini harta adik-beradik Yang waris yang berhak menerima.
Tahu tak dia makan duit haram ni? Ada yang buat gitu. Dia kata apa? Aku yang jaga mak. Harta mak patut aku dapat. Tak, bukan begitu. Betul. Kalau adik-beradik kata faraid, ikutlah faraid. Kalau faraid tu adik-beradik kata tak apalah kau jaga mak kau ambil lah. Itu cerita lain. Betul tak? Ini dia belasannya gelang, dia belasannya duit, apa benda cash dia ambil. Apa banyak harta? Mana ada harta? Ni ada kan beli kad dia lah kalau kau nak ambil lah. Dia kata gitu lah. Kain batik ada lah dia. Mak kain batik ada kau nak ambil lah. Dia geram sebab dia tak jaga mak dia. Dia jaga mak dia ialah pahala bagi dia. Faham Tapi tak ada dalam syariat kata orang yang jaga mak ni harta dia serah kat dia. Tidak. Tu benda yang lain pula. Kalau adik-beradik kata okey, kami tujuh adik-beradik setuju, apa saja harta mak kamu ambil lah sebab kamu yang jaga. Itu selesai. Okey, selesai. Jangan main-main nanti nak mati susah. Ini ramai orang buat. Siapa ada hutang dengan mak kena declare. Kenapa? Duit tu dah bukan duit mak. Duit tu adalah duit pusaka. Ini mak meninggal. Ni mak mungkin banyak duit lah. Ada EPF ke apa mak kerja. Dia ni pinjam. Bayar deposit rumah RM20,000. Adik ni pinjam. Pergi repair rumah dia. Ada buat renovation tak cukup duit. Pinjam RM8,000. Bila mak dia mati, duit ni RM10,000, RM18,000 ni, ini adalah duit mak. Bila dia mati, duit ni jadi pusaka. Duit ni kena dikeluarkan, diletakkan satu tempat untuk dibagi ke ikut dia balik. Kenapa? Dia jadi pusaka. Banyak orang buat apa? Mak dah tak ada dah lah. Bukan duit mak kita tu. Hutang kita dengan mak, bukan duit mak. Hutang kita dengan mak ada duit pusaka sebab mak dah mati. Sebab duit tu asalnya duit dia. Pernah dengar tak orang punya ni? Pinjam duit bapak. Dia tahu, bapak dah tahu, adik-beradik tahu. Lepas tu dia diam. Abah dah meninggal dah lah. Tak boleh. Itu bukan duit abah. Itu dah jadi duit pusaka tau. Duit pusaka. Duit pusaka yang berada di tangan kita. Sepatutnya kita bagi mak kita. Kita bagi bapak kita, kita pinjam. Lain kalau bapak kata, tak payahlah. Tak apa kau ambil lah duit tu. Kau pun tak duit nak bayar. Itu tak apa. Itu tak payah bayar balik. Sebab bapak dah halalkan kita. Ini jaga-jaga. Ramai orang buat benda ni jadi macam benda melainkan padanya 3 perkara. Apa dia? Pertama, wakaf. Dalam kitab ni kata apa? Sadaqatin jariyah. Sebenarnya dia punya terjemah tu sedekah jariah. Sedekah jariah ni kalau perkataannya pendek dia katakan wakaf lah. Wakaf. Kalau kita wakaf handphone, katakanlah ni handphone ni guna untuk kuliah. Saya beli handphone, saya wakafkan. Jadi bila saya mati, benda ni dipasang untuk ceramah dan ada manfaat orang lain tengok. Orang tengok dalam FB ke, kawan-kawan tengok dekat atas ke. Saya yang bagi handphone ni sebagai wakaf jariah, pahala tetap mengalir pada saya walaupun saya dah mati. Contoh. Saya beli projektor ni. Dan kelas ini berjalan. Walaupun saya dah mati, saya dapat pahala. Kenapa? Jariah. Wakaf. Ni. Apa makna wakaf? Melepaskan harta itu untuk kegunaan kebaikan kepada masyarakat. Selalu kat surau lah. Dan anak saya tak boleh nanti pergi APMM. Ni dulu bapak saya bagi kan. Okey, bapak saya dah mati, saya nak balik. Tak boleh. Sebab apa? Bukan harta bapak dia lagi. Harta wakaf. Dan ada penjaga. Penjaga apa? AJK surau tu lah jaga. Apa-apa lah. Saya ni. Dekat surau banjir, hanyut. Saya hidup lagi. Saya tempah ni saya bagi guna dekat surau. Saya beli. RM2,000 tempah. Sekali orang mengajar, orang guna ni, saya mati. Kalau saya dah mati, hidup pun dapat pahala juga. Saya hidup, saya dapat pahala. Saya mati, saya dapat pahala. Kenapa? Orang guna meja ni untuk orang belajar agama. Jadi nama apa? Wakaf. Nama dia apa? Sadaqatun jariyah. Sedekah yang berjalan. Sadaqatun jariyah. Sedekah yang berjalan. Berjalan apa?
berjalan pahalanya. Berjalan pahalanya. Sama dengan benda lain ni. Beli kursi roda, hantar ke hospital. Itu jariah juga. Bukan masuk bagi kat programa je, tak. Kita sekolah kebahasaan nak bawa bumbung untuk budak-budak berteduh. Bus stand tak ada, budak-budak tunggu van nak berteduh. Kita pun kongsi. Buat-buat 8,000. Kita kongsi 1,000. Dapatlah pahala pada kadar 1,000, 1/8. Kalau kita bagi 8,000, korektor tu buat. Budak-budak berteduh. Kita mati, budak berteduh. Itu nama benda jariah. Kenapa? Dia memanfaatkan wakaf itu untuk kegunaan walaupun kita dah mati. Hari-hari hal ni. Ini hari hal siapa beli? Opi beli ke? Tak tahu. Kawan-kawan beli. Kalau kawan-kawan beli, kau dapat pahala lah. Tapi ada orang dia beli, dia tak datang. Ini lagi kurang hajau. Tahu? Quran dia beli apa suruh nak aku beli ni. Dia semayang bagi tak kadang. Kenapa? Aku dah beli, aku dapat pahala. Memang aku dapat pahala. Apa ingat Allah nak bagi kau pahala, kau semayang pun tidak. Datang surau pun tidak. Tapi apa ini siapa nak ganti? Okey, aku nak ganti. Dia semayang pun tidak. Betul lah, ada orang jadi kau. Dia harap pahala dia daripada orang lain. Betul, dapat pahala betul. Tapi semayang kena buat. Ada orang gitu. Kita tak faham kan? Kalau semayang kita out, yang lain tak boleh pakai. Tahu? Apa? Semayang tak boleh pakai. Lepas tu kau nak sedekah jariah ke benda-benda utama kena buat. Semayang kena buat, puasa kena buat. Pahala tu pahala lah jalan. Gitulah. Okey. Dan kedua, ni sambung Muhammad. Tanda semua. Dan yang kedua, insya-Allah nanti kita sambung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa maaf. Wabillahi alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.